Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah tabaraka wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat berkumpul pada hari ini, pada hari perjumpaan yang julung-julung kali diadakan, yang telah dirancang sekian lama untuk menghimpunkan kesemua ahli-ahli forum alfikrah.net. Dan Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala telah mengizinkan kita untuk berkumpul pada hari ini, telah merealisasikan impian kita selama ini. Yang saya alu-alukan, Encik Ahmad Yani bin Abdul Manaf, editor pada majalah I. Yang saya hormati lagi kasihi orang lama alfikrah.net, Cikgu Rahim, dan Tuan Hasan bin Tuan Lah yang merupakan tulang belakang kepada forum alfikrah.net. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat AJK, ahli-ahli forum alfikrah.net, serta mereka-mereka yang belum mendaftar menjadi ahli alfikrah.net. Diharapkan selepas majlis kita pada hari ini, semua yang belum mendaftar akan mendaftar menjadi ahli forum alfikrah.net. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana memberikan sokongan kepada program kali ini, yang mana pada mulanya kelihatan pendaftaran dan penyertaan sangat hambar. Tetapi Alhamdulillah, mungkin ini budaya orang Melayu di saat-saat akhir, berduyun-duyun mendaftarkan diri walaupun telah sampai ke tarikh tutup. Alhamdulillah, terpanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana menghimpunkan kita di sini. Di sini ingin disebutkan tentang kenapa kita menganjurkan liqa sanawi alfikrah.net. Apa tujuan kita dan apa kepentingannya? Seperti yang kita ketahui bahawa alfikrah.net adalah satu komuniti di alam maya, yang mana ahli-ahlinya berkumpul membincangkan isu semasa, membincangkan pelbagai jenis isu, dari isu semasa, isu agama, sehinggalah ke isu yang santai. Akan tetapi, dari beribu-ribu ahli alfikrah.net, mungkin hanya beberapa orang sahaja yang pernah kita bertemu muka. Jadi antara objektif utama kita menganjurkan liqa sanawi ini adalah untuk kita melakukan transformasi daripada ukhuwah di alam maya ke ukhuwah di alam realiti. Dengan itu kita dapat mengeratkan tali persaudaraan sesama ahli, yang mana kadang-kala kita lihat apabila hanya mengenali di alam maya, mudah berlaku perselisihan faham kerana kelemahan di dalam komunikasi tanpa melihat kepada wajah orang tersebut. Jadi antara harapan kita selepas majlis kita pada hari ini, mana yang renggang dapat kita rapatkan, mana yang berselisih faham, selepas ini akan saling maaf memaafi dan saling faham memahami antara satu sama lain. Saya tidak ingin bercakap panjang pada pagi ini. Untuk slot pertama kita, saya ingin menjemput tulang belakang kepada alfikrah.net yang juga merupakan pengasas kepada alfikrah.net sejak alfikrah di zaman Yahoo Groups lagi, iaitu Tuan Hasan Tuan Lah, yang merupakan pengasas kepada Yahoo Group. Alfikrah berubah menjadi forum alfikrah.net dan sekarang beliau merangkap CEO
kepada alfikrah.net. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sungguh bersyukur kerana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat kita berkumpul di kompleks Karangkraf setelah kita membuat perubahan pada saat-saat akhir. Pada asalnya di buku kita pun ada Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi oleh kerana keselamatan dalam negara kita pada masa ini, sebarang bentuk perhimpunan di Kuala Lumpur mulai sekarang tidak dibenarkan oleh polis lagi. Dan kebetulan intelijen mereka nampak kita ada tajuk politik. So sebab itulah kita diarahkan berpindah keluar pada Kuala Lumpur. So terlebih dahulu kita merasa ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Karangkraf yang merupakan penaung kita sejak dululah. Karangkraf ni kami selalu dengan chairman Tuan Haji Fikri selalu mengadakan majlis barbecue di rumah beliau, sama ada di Taman Tun ataupun di Sungai Buloh, di villa dia di Sungai Buloh. Jadi alhamdulillah hubungan kita AFN dengan Karangkraf ni memang akrab lah. Dan jika anda ada bakat menulis, maka Karangkraf lah tempat anda menyalurkan karya anda. Okay? Manuskrip kita Karangkraf lah yang boleh mencetak bahan-bahan yang kalau kita ada lah. Dan mewakil Karangkraf pada hari inilah Tuan Ahmad Yani, Ketua Editor Majalah I, majalah yang juga merupakan yang selalu kita promosi dalam AFN, yang banyak mengandungi artikel-artikel daripada panelis AFN kita. Kapten ada menulis dalam majalah I, Akub Al-Mandili, dan saya belum pernah lagi. Fahni lah, Fahni. Sudah hantar satu ke Tuan Ahmad Yani. Dan juga penghargaan kepada AJK kita yang dikepalai oleh Mustaqil The Badger. Mana Mus? Mus sana belakang. Saudara Nawawi masih single, bekerja keras untuk AFN, untuk menjayakan. Saya serah 100% pada dia untuk mengendalikan likop kita ni. Likop kita ni last kali kita buat tahun 2008 di Anidak Sungai Ali, Bandar Tasik Selatan. Peresmian AFN yang dilakukan oleh Dr. Mazhar. Jadi bukan likop tahunan lah sebenarnya, likop 3 tahun sekali. 3 tahun sekali punya perjumpaan. Dan ini merupakan yang kedua lah selepas kita melancarkannya pada tahun 2008. Dan sejarah AFN ni bermula pada tahun 2002 lagi, dan yang bersama kita ni Cikgu Rahim lah. Cikgu Rahim boleh bangun lah. Cikgu Rahim kita merupakan pengasas pertama kepada AFN ni. Okay. Jadi masa 2002, dan kami aktif di Maya ni pada sekitar tahun 97-98 lah, bersama dengan dua mailing list yang top pada masa itu, iaitu satu MSM di UK, base kat UK, dan juga IslahNet yang base di Malaysia yang dimiliki oleh Jim. Jadi oleh kerana macam mana tak kita bersama dengan MSM dan Jim ni, kami ditendang keluar oleh moderator. Kerana apa ni, membawa manhaj sunnah lah. Jadi selalu bergaduh dengan geng tarikat dan juga Hizbut Tahrir pun ada. Maka oleh banyak berlaku krisis bersengketa dalam tu, berjadah dalam tu, maka kami dikeluarkan oleh moderator dengan cara kejam. Jadi kami, Cikgu Rahim pun kata okeylah kita buat sendirilah. Pada masa itu kita nak buat sendiri pasal orang lain semua dah establish. Kita nak buat sendiri tu rasa takut jugalah. Jadi bila kita start tu, maka
geng-geng yang berada dalam MSM dan gym pun, dalam gym pun ikut kita sama-sama. Kemudian tahun 2005 kita migrate kepada satu forum yang lebih bersih lah, yang lebih khusus antara pendukung-pendukung sunnah saja, salaf saja. Okay? Dan sampai sekarang kita pun migrate lagi pada 2008, kita migrate ke website yang banyak dikendalikan oleh macam Ibn Husin. Armik tak ada ini, Armik tak? Dia merupakan Darth Vader. Pasal kami mengenali satu sama lain ni dengan nama nick, NICK, nama pena di internet lah. Jadi itu seberingkas tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, bahawa AFN ni berasalnya daripada tahun 1098 lagi. Okay, 2002, tarikh-tarikh pentingnya 2002 kita migrate ke Yahoo mailing list. 2005 kita migrate ke forum yang lebih terkawal. Dan 24 Jun 2008 kita migrate ke forum ke web yang kita ada sekarang ni. Dan dijangka selepas ini kita akan migrate lagi ke forum yang lebih latest lah. Ini kita tunggu pengumuman daripada tim IT kita. Kita akan migrate ke forum, ke kita punya web yang lebih canggih. Dipanggil AFN 2.0, macam bersih 2.0 juga. Okey. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian. Jadi untuk pertama sekali mengenal pengenalan pada diri saya nama saya ni Tuan. Tuan ni dalam IC nama ni pelik sikit Tuan, itu berasal dari Kelantan. Orang Kelantan ni ada satu bani di sana, satu tribe di Kelantan ni dia Tuan di depan. Kalau di Pantai Barat ni Said lah. Said tu kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu Tuan juga. Kan, jadi di Kelantan kalau di Pantai Barat Tuan Said di sini keturunan Rasulullah. Kalau di Kelantan keturunan istana lah. Saya ni keturunan istana juga. Royal family, okay. Dan saya telah berpindah ke KL ni sejak lama lah. Daripada usia saya 13 tahun saya sudah pindah ke Kelantan. Belajar dan sekolah pertama saya di Sekolah Datuk Abdul Razak Seremban, Sedar Seremban, bersama dengan Cikgu Rahim. Cikgu Rahim senior saya 2 tahun ke setahun gitu. 2 tahun. Kemudian selepas Sedar saya pergi ke UiTM, ke ITM dulu, sekarang UiTM. Kemudian saya mendapat tawaran beasiswa pengajar muda UiTM kerana result saya bagus. Dan saya dihantar ke Amerika Syarikat selama 5 tahun lah, sampai ke peringkat master dalam pengurusan perniagaan. Dan saya menjadi tenaga pengajar UiTM selama 5 tahun. Dan saya lagi break kontrak. Saya menyertai projek Telekom Malaysia untuk membina Universiti Multimedia di Cyberjaya sekarang ni. Saya lah pioneer dia. Kemudian selepas universiti siap, saya pun menyertai corporate Telekom lah. Saya dipinjamkan ke corporate Telekom. Daripada tahun 2000 sampai 2010 saya pun habis kontrak, tamat, dan saya pun meletak jawatan lah, habis. Jadi sekarang ni saya tak ada kerja. Saya dengan kawan-kawan 2-3 orang membuat syarikat konsultan sendiri lah sekarang ni, base di Subang Jaya. Konsultan saya dah bahagian IT, separuh IT dan separuh lagi dalam management dan juga quality lah. Baru nak start. Itulah sedikit latar belakang saya. Dan saya menerjui sebagai CEO AFN ni pada tahun 2008 sampai sekarang lah. Lepas ni saya umumkan bahawa mungkin saya tidak ada bersama dengan AFN lagi. Mungkin diambil alih oleh founder-founder yang lain lah. Kerana saya terlibat banyak dengan urusan perniagaan sekarang ni, dan business consultancy dan sebagainya. Okey, itu latar belakang diri saya. Dan founder-founder yang lain ada juga banyak bersama kita pada hari ini, seperti Cikgu Rahim, Kapten Hafiz Firdaus, Saudara Yaakob Muhammad Yunus, Saudara Abu Adam, yang menyebutkan yang lain berada di Australia seorang, iaitu Dr. Imran, dan seorang lagi berada di Yambu, Kingdom of Saudi Arabia, iaitu Saudara Engsian, Saudara Rafiq,
Dulu dia pensyarah College Multimedia TV3. Sekarang dia bersama dengan universiti di Arab Saudi. Itu kita punya founder lah. Keahlian AFN sekarang ini ialah sebanyak 6,000 lebih. 6,200 mungkin kalau bertindih kita bersihkan senarai mungkin 5,000 lah. Keahlian AFN. Jadi kita perlu banyakkan lagi promosi kita supaya menjelang 2012 kita boleh sampai 10,000 lah keahlian kita. Keahlian AFN. Kemudian kita juga akan ada usaha-usaha untuk mendaftarkan AFN ini sebagai NGO lah. Sebuah NGO, kerana saranan daripada Dr. Mazhar, kita kena banyakkan NGO sunnah ni yang bergerak secara real di alam nyata ini. Apa saya? Jalan ringkas kita ketahui tadi bahawa kita sudah memasuki fasa yang kedua, iaitu AFN. Daripada 2008 kita bergerak secara website. Pada selepas ini 2011 kita akan masuk ke AFN 2.0 dan seterusnya. Masa depan kita juga lah kita mungkin menjadi NGO lah, sebagai sebuah badan sunnah yang berdaftar dengan Registrar of Society. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, yang dihormati, kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita menyadari bahawa dakwah ini boleh berjalan dalam bentuk yang pelbagai. Jadi yang dipilih oleh AFN ini ialah kita pioneer juga kita ni sebagai menerokai dakwah dalam bidang cyber, bidang dakwah di alam cyber, yang mana kalau kita tuan-tuan masih ingat, kita di AFN ni antara yang terawal bersama dengan al-ahkam.net, yang antara yang terawal yang meneroka dalam bidang dakwah cyber ni. Kalau di Arab Saudi, website Dr. Saleh Al-Munajjid itu kemudian pada kita. Jadi kita ni antara one of the pioneers jugalah dalam dakwah cyber di Malaysia ni. Dan hit kita antara yang tertinggi juga dalam hit ataupun pencarian daripada komuniti cyber. Jadi bidang dakwah cyber ini merupakan satu bidang, satu alternatif yang sangat besar potensi dia. Oleh kerana penetration broadband kita sudah mencapai 70%. Bayangkan kalau broadband penetration kita sama dengan Korea seperti 98%, maka sudah tentulah dakwah cyber ini merupakan satu potensi yang sungguh besar sekali. Online, bahan-bahan yang available online ini merupakan satu yang sangat besar dan potensi dia. Dan kalau website AFN tidak ada sekarang pun, tuan-tuan boleh guna Google search untuk mencari apa saja maklumat agama di internet. Dan ulama-ulama sekarang semua sudah online, termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. Abdullah Faqih, Dr. Saleh Al-Munajjid, semua sudah available online. Jadi inilah maknanya the power of dakwah internet ini, dakwah cyber ini memang satu potensi yang sangat besar. Dan kita sungguh bersyukur kerana kita bukan saja pioneer dan kita berada dalam mainstream kepada dakwah cyber ini. Dan manhaj ataupun aliran yang AFN bawa inilah yang dipanggil manhaj pertengahan. Manhaj yang kita bawa ini ialah manhaj pertengahan kerana menjadi satu cabaran juga di Malaysia ini untuk membawa manhaj pertengahan ini, kerana definisi dakwah pertengahan ini memang satu yang keliru. Kerana banyak aliran-aliran di Malaysia ini mendakwa mereka adalah pertengahan. Jadi kita nak tahu pada masa ini apakah dakwah pertengahan itu apa dia. Dan ini berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini berada dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dan jumlah ayat Al-Baqarah ni 286. Mana ayat ini berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Inilah dimaksud surah, masuk pertengahan yang dikendaki oleh
Al-Quran, iaitu duduk di tengah-tengah surah Al-Baqarah ayat ni. Iaitu bermaksud, dan kami jadikan kamu, iaitu umat Muhammad ini, sebagai umat yang pertengahan untuk menjadi saksi kepada manusia sebagaimana Rasul menjadi saksi ke atas kita. Jadi maknanya kita ini membawa mesej pertengahan sebagaimana Rasulullah SAW itu menyaksikan bahawa umatnya ialah umat yang pertengahan. Manakala kita membawa mesej yang pertengahan. Maksudnya, perincian kepada mesej pertengahan ini ialah kita membawa gabungan di antara fiqh dan hadis. Itu yang AFN nak bawa ni, ialah membawa fikrah, hadis dan fiqh secara bersama. Ada satu aliran dia guna hadis saja, daripada hadis tu terus jadi fiqh. Itu tak boleh macam tu. Dia mesti gabungan di antara fiqh, baina ahli fiqh wal hadis. Mesti ada gabungan di antara ahli hadis dan ahli fikih, mesti digabungkan sekali. Itu yang digabungkan oleh AFN. Bukan hadis semata-mata atau bukan fikih semata-mata. Kita gabungkan di antara kedua-duanya. Yang kedua tuan-tuan, kita mengambil daripada salaf. Fiqh AFN ni kita ambil terus daripada salaf. Daripada 300 tahun pertama dulu, kerana di itulah umat Islam betul-betul berada di tengah-tengah. Bukan kalau kita ambil fikih yang sekarang, kita ambil daripada mazhab, maka mazhab itu sudah bias. Jadi fikih AFN ini kita mengambil mostly daripada salaf. Karena salaf itulah yang betul-betul pertengahan. Kalau ambil yang kemudian daripada mazhab, maka dia adalah sudah bias. Kalau kita ambil daripada yang ke belakang ini. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita menggabungkan di antara salafi dan tajdid. Menggabungkan manhaj yang dibawa oleh AFN ini, kita gabungkan di antara aliran salafi dan juga aliran tajdid. Kalau di Malaysia ni aliran kalau kita sebut salafi ni, kita nampak macam Arab Saudi lah. Kalau kita nampak tajdid ni, ialah yang dibawa oleh Mesir, yang dibawa oleh Azhar, itu dipanggil tajdid. Yang dibawa oleh Muhammad Abduh Al-Afghani, Hasan Al-Banna, Syed Qutub, Dr. Yusuf Qardawi, itu dipanggil aliran tajdid. Dan kalau per aliran salafi, kita kena bayangkan Muhammad Abdul Wahab, Syekh Usaimin, Syekh Bas dan sebagainya. Maka kita, AFN, kita gabungkan di antara kedua-duanya. Itulah dia kelebihan dan manhaj AFN yang saya ingin terangkan kepada tuan-tuan, bahawa kita membawa fikih hadis dan juga fiqh dan hadis kita blend sekali. Kita mengambil daripada salaf dan kita kita menggabung juga salafi dan tajdid, dan kita mengutamakan kulli ke atas juz'i. Yang ini kita mengambil mesej umum, bukan secara spesifik saja. Kita mengambil umum ataupun kita mengambil zahir nas di atas maqasid, dan kita juga mengambil kira apa yang berubah dan apa yang tetap. Jadi dalam kebanyakan ni kita fikir semua benda berubah. Tidak. Ada benda yang berubah dan ada benda yang tetap. Misalnya akidah tidak berubah. Hudud, potong tangan itu tidak berubah. Tapi yang berubah ni misalnya benda-benda yang bersifat ijtihadi. Seperti derma darah, derma organ. Setengah orang kata tidak boleh ambil darah daripada orang-orang kafir. Kan? Jadi kita, kalau kita tuan perhatikan pada manhaj AFN, kita menggabungkan benda-benda yang tadi. Jadi itulah serba ringkas yang kalimah kata aluan yang boleh saya berikan kepada tuan-tuan. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengumumkan bahawa tempoh saya sebagai CEO 3 tahun berakhir semalam lah, pada 1 Julai 2011. Dan saya juga telah mengumumkan dalam AFN bahawa saya meletak jawatan sebagai CEO mulai semalam. Dan CEO sekarang akan diputuskan oleh tim founder yang lain lah. Dan saya semua menjadi ahli biasa saja selepas ini. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa saya akan menumpukan kepada bidang lain seperti penulisan, karya-karya dan juga bidang bisnes saya. Tapi saya masih bersama AFN lah. Cuma tidak aktif seperti dulu, seperti sebelum ini.
Dan di kesempatan ini juga saya ingin memohon kemaafan daripada saudara-saudari jika dalam pengendalian saya sebagai ketua AFN selama 3 tahun ini tidak memenuhi hasrat dan juga keperluan saudara. Dan mudah-mudahan selepas ini AFN akan bertambah maju di bawah ketua ataupun CEO yang barulah. Dan saya sudahi dengan lepas ini kita akan sembang lagi. Untuk kesempatan ini setakatlah kuliah mukadimah saya sebagai mengalu-alukan kedatangan saudara-saudari daripada jauh dan dekat. Saya difahamkan saudara datang daripada Pahang pun ada, daripada utara pun ada, Ipoh, dan ucap banyak terima kasih. Selatan pun ada, Johor, Melaka. Dan saya sudahi dengan memohon kemaafan daripada saudara-saudari. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira pada founder dan CEO FN Tuan Hassan Tuan Lah. Ini saya menjemput pula founder kepada FN yang bersama-sama dengan Tuan Hassan Tuan Lah mengasaskan FN sejak di zaman Yahoo Group lagi, iaitu Cikgu Rahim, untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Cikgu Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang dikasihi Usama, pertama kali jumpa ni, pertama tahun berperang dalam cyber. Orang tua dengan orang muda gitulah. Founder EFN, wakil dari Kalangkraf Cik Hani, urustia majlis pada pagi ini, seterusnya rakan-rakan EFN sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya melahirkan rasa kegembiraan yang amat sangat kerana dapat bertemu dengan hadirin dan hadirat sekalian. Sesuai dengan sepotong hadis di sini, hadis yang dicatat dalam buku ni. An Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas, dari Nabi SAW baginda bersabda, tidak beriman seseorang dalam kalangan kamu sehingga dia mengasihi saudaranya daripada apa yang dia kasihi pada dirinya. Jadi dalam majlis ini kita dapat lahirkanlah rasa kasih. Kasih kerana kita sama-sama satu fikrah, fikrah nek. Sama-sama ingin mengejar keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin menasihatkan diri sendiri dan juga rakan-rakan semua supaya kita sentiasa mengikhlaskan diri. Ikhlaskan diri. Ini tujuan kedatangan kita ni tidak ada lain kecuali untuk keridaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini penting ni. Kata ulama, sebab ikhlas ni sangat penting. 1/3 daripada amal hati. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yakrihaha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini penting sungguh. An-Nawawi cakap dengan banyak lebar. An-Nawawi hadis ini
diletakkan sebagai hadis nombor 1 dalam matan Arba'in dan juga dalam kitab-kitab lain. Perkara ni naklah sentiasa kita muhasabah supaya setiap tindakan kita, amal kita, tujuan hidup kita mardatillah semata-mata. Mardatillah ni maknanya kita bertindak bukan kerana orang ramai ataupun bukan disebabkan tak ada orang. Orang ramai semangat, tak ada orang tak semangat. Nah, itu pun ada gangguan di segi mardatillah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kita kena muhasabah sentiasa perkara ini kerana amal soleh itu dikira daripada asas ikhlas. Seterusnya saudara-saudara sekalian, saya juga ingin mengajak diri saya dan saudara-saudara supaya menghayati doa yang kita baca sentiasa dalam setiap kali solat, iaitu ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari semalam. Kita minta petunjuk sampai mati, kita minta petunjuk. Dulu kita tak faham Islam, dia beri kepahaman. Kemudian kita minta lagi, dia beri pula kefahaman tentang sunnah. Kita minta lagi, dia beri pula kita supaya kita ikhlas. Kita minta lagi, dia beri pula supaya kita komited dengan amal, jaga solat 5 waktu. Kita minta lagi, dia beri pula kita dorongan untuk sembahyang on time. Kita minta lagi dengan ikhlas. Kemudian Allah beri pula kita dorongan supaya komited dengan solat jemaah. Maknanya proses permintaan ini sampai kita mati. Jadi kita tidak boleh stop. Cukup dah, aku dah cukup dah. Sentiasa kita minta dengan seikhlas mungkin. Hakikat ihdinas siratal mustaqim. Jadi alhamdulillah ni saya pun dah umur dah setengah abad ni. 54 tahun baru lah, 10 bulan Jun 4 tahun. Jadi ulama dulu umur 40 bawa tongkat dah supaya ingat kubur lah. Tahap ingat kubur. Tapi nafsu ni muda lagi. Fizikal dah tua lah, berubah, gigi dah tak ada, mata tak nampak dah. Serba-serbi dah kurang. Yang tak kurangnya nafsu. Sebab itulah kita pemikiran, aliran, manhaj, kefahaman tak cukup. Problem kat sini. Jiwa ni. Sebab itulah khutbah diwajib antara rukunnya supaya kita ni bertakwa, takut Allah. Ini pun sangat-sangat mustahak. Tidak cukup dengan ilmu, kefahaman. Boleh bagi hujah, dalil sebagainya kalau tidak ada takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Jadi ilmu yang kita dapat itu boleh bawa kita supaya kita sentiasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana begini alhamdulillah, suasana bi'ah soleh, malaikat semua, masya-Allah kan, berkerumun, kata kalkun. Bayang-bayang saya sebut ni, betul ni. Malaikat tak ada di Tesco ke, tak karaoke ke, pasar. Kat sini dia berkumpul. Jadi sebab tu sahabat-sahabat bila jumpa dia kata ijlis bina al-ummi sa'ah, duduk seketika menjumpa. Jadi moga-moga majlis seumpama ini akan kita wujudkan dari semasa ke semasa. Makin ramai makin kita punya rasa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi takwa dah ada dah. Bila timbul sana ni, tengok muka-muka penulis buku kitab. Orang muda yang sentiasa jaga syadid. Bid'ah sikit tak kira siapa dah. Oh, dia buku. Dengan saya pun kena. Alhamdulillah tapi bila jumpa rasa sayang juga. Tengok dalam saya puasa. Itu umur dah dekat lebih 24 tahun kena juga. Okeylah, pasal sahabat pun dia fikir dia tegur pun kerana sebab dia ada hujah. Alhamdulillah.
Jadi moga-moga perhimpunan ini memberi keberkatan kepada semua, dan saya doakan kita semua akan hidayah kepada Allah SWT, dan sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan Islam, tunduk taat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Cikgu Rahim di atas tazkirah dan nasihat beliau. Semoga kita mengambil manfaat daripada sesi tazkirah yang ringkas yang disampaikan oleh Cikgu Rahim tadi. Kita ikhlaskan niat kita dan kita berinteraksi dengan penuh ukhuwah, sama ada di alam maya maupun di alam realiti. Ini saya menjemput pula Encik Ahmad Yani bin Abdul Manaf, Ketua Editor Majalah I, yang mana kita jangan lupa bahawa tempat ini adalah atas jasa Encik Ahmad Yani. Apabila pada saat-saat akhir Dewan Bahasa dan Pustaka tidak berani menganjurkan majlis kita, jadi Encik Ahmad Yani menawarkan dirinya menempuh risiko yang mungkin akan datang untuk menganjurkan liqa' senawi kita. Jadi saya persilakan Encik Ahmad Yani untuk menyampaikan sepatah dua perkataan dan merasmikan juga liqa' senawi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran diaturkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita, terutama rahmat sihat dan juga rahmat iman dan Islam. Karena ketiga-tiga inilah yang mempertemukan kita pada pagi ini, ya. Karena dengan sihat kita dapat berjalan ke sini dan kita dapat datang, ya. Dan alhamdulillah yang datang ke sini pun jauh-jauh, ya. Tadi saya yang jumpa dari cikgu di Lumut, ya. Kemudian dari Pahang, ya. Ada yang daripada utara, ya. Jadi alhamdulillah ini pertemuan bagi saya, pertemuan yang sangat istimewa pada pagi ini. Kemudian juga selawat dan salam kepada Rasulullah, Rasul yang ummi, Rasul yang telah menyelamatkan fitrah kita sehingga kita bertemu dengan satu keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan hari ini. Saya tak menyangka lah akan berucap juga pada pagi ini. Sebenarnya niat dari rumah tu hadir untuk datang, bertemu kawan-kawan dan melihat program kita. Dan terima kasih ya Pengerusi Majlis bersama dan juga semua jawatankuasa penganjur. Semalam betul di dalam tengah hari lah, dekat pukul, saya ingat lebih pukul 12 lah, dekat pukul 1 kawan-kawan telefon. Yang telefon bercerita tentang masalah di Dewan Bahasa, ya. Dan pada saya ialah seperti yang disebut oleh Tuan TSTL tadi. Terima kasih para founder, ya. Kita Karangkraf, ya, dan juga majalah I ini sangat rapat dengan AFN, ya. Jadi bila disebut masalah, feeling saya mengatakan saya kena bantu, ya. Itu adalah sikap kita Karangkraf selama ni bersama dengan sahabat-sahabat, ya. Sebab kita ada kemudahan di sini. Kemudahan kita ada tempat, ya. Jadi saya terus telefon ke pejabat waktu itu saya ada di luar dan saya bertanyakan adakah tempat ini digunakan besok. Dan alhamdulillah mungkin karena rezeki kita tempat hanya digunakan oleh program dalaman dan saya boleh aturkan ke tempat lain dan alhamdulillah kita berada di sini hari ini. Jadi ini sebenarnya rezeki kita atas izin Allah. Mungkin Allah mau pertemuan ini ada di sini, ya, walaupun kita rancang di tempat lain. Saya mengatakan ini rezeki kita, sebenarnya Karangkraf ini sangat terbuka. Kalau disebut oleh Tuan TSDL tadi, bagaimana Cik Fikri, chairman kepada Karangkraf, rapatnya dengan founder-founder AFN dan juga dekat dengan arus pemikiran tajdid dan salaf, ya, yang disebutkan tadi. Sebab itu pada saya ini mungkin juga cara Allah memperkenalkan kepada adik-adik dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir untuk melihat perkembangan Karangkraf hari ini.
Saya ingin hanya menyebut Karangkraf hari ini sebagai salah satu media arus perdana yang kuat di Malaysia. Kita mempunyai 1,500 staf. Kita ada 27 majalah, ya, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang 2 kali seminggu, dan juga kita ada surat khabar sinar harian. Kita ada 4 penerbit buku, Alah 21, buku Prima, karya Bistari, dan juga ada satu lagi, sebab kita bukan bagian buku Melayu mudah lupa. Jadi ada 4 dan ada beberapa orang yang penulis buku setia di sini. Kemudian komplek ini baru, ya, dirasmikan, dan kalau kita lihat banyak kemudahan yang boleh dimanfaatkan di sini. Untuk makluman kita, Karangkraf dia punya volume bisnes dalam setahun tu lebih kurang 400 juta ringgit. Dan 98% stafnya adalah Melayu Muslim. Saya bercerita begini karena saya ingin menggambarkan satu kebanggaan di hadapan kita bersama, pencapaian seorang anak Melayu yang rapat pemikirannya dengan pemikiran salaf. Jadi ini adalah satu peluang kepada tuan-tuan, puan-puan untuk berkarya di Karangkraf seperti yang disebut oleh TSTL tadi. Hantar buku kita boleh terbitkan. Kalau dulu kita mengatakan orang Melayu tidak membaca, tapi bila kita menerbitkan buku dalam keadaan lebih popular dengan desain yang lebih menarik, hari ini membuktikan orang Melayu membaca. Kalau pesta buku Karangkraf bukan hanya sewa stall, bukan sewa booth, ya. Kita sewa satu dewan menerbitkan dan menampilkan buku-buku kita. Alhamdulillah hari ini buku-buku Karangkraf terus berkembang, dan malah dengan komplek yang ada ini menjadi satu kebanggaan kerana kita berada di tengah-tengah industri asing. Di sebelah kita Volvo, sebelah kita Toyota, ada Nestle, ada Japan Tobacco, Kemudian kebanyakan di sini adalah company asing, tapi ada orang Islam Melayu ada di sini. Dan ini semua komplek ni kita beli dengan syarikat asing. Kita beli dengan Sony Ericsson. Yang ini baru ni ada satu company Indonesia, ya. Bangunan ini problem sekian lama dengan bank. Kemudian kita bersaing dengan Toyota apabila bangunan ini dilelong. Dan alhamdulillah, ya, pertama dalam sejarah orang Melayu boleh mengalahkan Toyota. Sebab bila Toyota berhenti dalam 14 juta poin 4, ya, bos Karangkraf naik 200, 14 juta poin 6. Jadi menang 200,000. Mungkin mereka diberi bukan kerana Toyota tak ada duit, cuma yang datang tu adalah pengurus, ya, dan mungkin limitnya hanya dibagi sampai ke 14 juta poin 4. Lebih daripada itu tak boleh. Sedangkan yang pergi ke lelongan tu adalah owner kepada Karangkraf yang katanya 20 juta pun kita akan beli sebab kita nak, ya. Kemudian alhamdulillah di belakang ni ada OCI 5 tingkat pun baru dibeli, dan Karangkraf insya-Allah akan pindahkan bahagian buku dan sinar harian ke bangunan di belakang ni. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, tempat ini adalah tempat kita, ya. Jadi banyak forum-forum majlis ilmu diadakan di sini, dan khusus saya menyampaikan hasrat pihak pengurusan, khususnya Cik Fikri, ya, yang inginkan juga program-program keagamaan kita, khususnya mungkin yang akan dianjurkan oleh AFN, kita tawarkan buatlah di sini. Kita beri tempat ni free untuk tuan-tuan, ya. Dan bayarlah makan. Kalau makan mungkin karena kita tak tahu berapa ramai, kan. Untuk makan tu itu pandai-pandailah penganjur, tapi untuk tempat itu adalah wakaf dari Karangkraf, ya. Jadi di sini kita ada tempat selalunya. Kalau kita buat program, yang menjadi masalah kita biasa apa? Parking, kan. Manalah parking? Kita alhamdulillah diberi parking yang seluas-luasnya, ya. Jadi kalau hujung minggu ni staf Karangkraf tak ada. Jadi kalau kita buat program di sini, satu advantage kita, parking dah tak masalah dah. Tak adalah saman bendaraya dekat sini, ya, kerana ini di dalam premis kita. Jadi saya menyampaikan hasrat pihak pengurusan, sekiranya nanti yang akan datang ada program-program yang dirancang, sila gunakan tempat kita. Ini adalah wakaf dari kumpulan media Karangkraf untuk kita menyebarkan ilmu dan kefahaman Islam khususnya di tengah masyarakat.
Kemudian yang kedua, saya ingin juga barangkali menawarkan, sebab melalui majalah AI ini, sebenarnya majalah AI ini macam TSDL sebut tadi, pendekatan AFM adalah salafi dan tajdid, dan itu juga yang dibawa oleh majalah AI. Dan tidak mudah tuan-tuan dan puan untuk kita bawa untuk kita bawa pemikiran ini, ya. Dan saya pun mendapat banyak teguran juga dari kalangan orang-orang agama di negara kita, kadang-kadang buat kritikan, kadang buat label, ya. Sebab yang masalah di negara kita ni adalah melabel, kan. Sebenarnya kalau mereka tak bersetuju dengan satu pandangan dalam majalah, mereka boleh hujahkan, mereka boleh buat pandangan lain berdasarkan hujah yang mereka ada. Tapi masalah di negara kita, mereka tak mau berhujah, tapi yang paling senang buat apa? Di labelnya kita. Ini grup ini kumpulan ini, kan. Dan termasuk label tu ada kadang-kadang kita dengar di dalam majalah AI. Bagaimanapun, karena pihak pengurusan Karangkraf mempunyai satu komitmen untuk bagaimana kita meluruskan pemikiran di dalam masyarakat kita, untuk membawa pemikiran Islam, dan sampai ke hari ini kita masih boleh bertahan. Dan Alhamdulillah kita tidak ada sebarang tindakan, sebab yang memberi permit ni KDN, ya. Kalau mungkin dari segi perbezaan pandangan, pada saya hujah kita senang. Kalau dia kata pandangan ni berbeza, saya mengatakan kenapa kita juga mengiktiraf tokoh-tokoh yang dianggap berbeza. Kita tahu pemikiran Yusuf Qaradawi, kan? Kita tahu pemikiran Wahab Zuhaili. Dua-dua tokoh itu menjadi tokoh mahal hijrah di negara kita, kan? Jadi menunjukkan perbezaan pemikiran tu diterima di peringkat nasional. Jadi ini adalah antara hujah kita yang membolehkan kita berbeza di sudut menampilkan pemikiran, khususnya di dalam majalah AI. Jadi sekali lagi bagi pihak pengurusan Karangkraf, kami mengucapkan terima kasih di atas kesudian, ya, tuan-tuan, puan-puan datang hari ini. Dan saya percaya sebagian besar datang kali pertama ke Karangkraf. Betul? Siapa yang kali pertama datang ke Karangkraf? Alhamdulillah sebagian besar. Jadi selamat datang. Dan tuan-tuan adalah tetamu kami. Dan sepanjang program di sini, anggaplah ini adalah rumah ataupun bangunan tuan-tuan, ya. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita ada kemudahan, kita ada semua equipment yang kita ada di sini. Dan juga insyaAllah dalam tengah hari ada Karangkraf Mall yang menjual buku. Setiap yang datang ke sini ada potongan harga. Jadi siapa nak beli buku Saakop boleh sign hari ini. Jadi sekali lagi bagi pihak pengurusan Karangkraf mengucapkan terima kasih di atas kehadiran. Kita akan mudah-mudahan kita boleh rancang program-program yang lebih menarik. Satu program yang masa bincang-bincang dengan founder tadi, saya menyampaikan hasrat, dulu kita ada kursus penulisan Islam. Why not kita teruskan program tu, kita buat di sini di Karangkraf, dan mungkin kita boleh pilih tarikhnya semasa Syawal nanti. Jadi kita jadikan itu sebagai gathering Syawal, perjumpaan hari raya, sekaligus kita ada satu perkongsian ilmu dengan kita membuat kursus penulisan, ya. Sebab ramai penulis-penulis baik di kalangan AFN juga, dan juga di luar kita boleh invite. Dan itu antara yang saya fikirkan, yang kita boleh bekerjasama waktu terdekat. Kita buat program dengan majalah AI dan juga Karangkraf, dan kita akan war-warkan program ini dalam Akhbar Sinar Harian dan juga majalah-majalah lain yang ada di kumpulan media Karangkraf. Jadi sebagai penutup, saya merakamkan ribuan maaf sekiranya sepanjang tuan-tuan, saudara-saudara berada di sini ada segala kekurangan. Dan maklumlah, ya, kita punya office tak buka hari ini. Kalau tak, kita boleh buat melawat juga, melihat dan memperkenalkan kepada editor-editor. Jadi saya tawarkan juga mungkin satu hari, ya, kita jemput tuan-tuan, puan-puan untuk melawat penerbitan ini. Kita kenal editor-editornya, kita kenal operasinya di sini. Jadi dengan itu memudahkan, kalau yang nak ingin menulis dalam majalah, boleh terus berhubung dengan editor dan juga majalah yang ingin ditulis atau disumbangkan artikel pada masa yang akan datang. Sekali lagi, yang pun maaf. Dengan ini saya akhiri ucapan, walaupun kata TSDL terus rasmikan kepada saya tidak layak merasmikan program ini. Cuma saya bersyukur, mudah-mudahan Allah meneruskan program sepanjang satu hari kita di sini dengan satu
satu keadaan yang baik untuk kita, dan juga mudah-mudahan Allah catat ini sebagai amal kebaikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada Encik Ahmad Yani bin Abdul Manaf. Semoga pertamanya kita ucapkan syukur dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalas jasa besar Karangcraft dalam membantu dakwah sunnah secara umumnya di Malaysia dan khususnya membantu alfikrah.net. InsyaAllah kita akan masuk ke forum kita yang pertama yang bertajuk Forum Keluarga, Cabaran, Realiti dan Transformasi. Kita akan mendengar perkongsian daripada ahli panel yang alhamdulillah kesemuanya sudah berkeluarga. Sebagai persediaan untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah berkeluarga, mungkin yang mahu menambah keluarga, atau mungkin yang belum berkeluarga dan bercita-cita untuk membina keluarga. InsyaAllah sekarang saya mempersilakan moderator forum. Ada sedikit perubahan pada forum kita pada pagi ini. Moderator yang asal, Saudara Muhammad Yaakob bin Muhammad Yunus, meminta keuzuran daripada menjadi forum moderator. Jadi moderator pada pagi ini ialah Saudara Abu Umar Ahmad Sharif dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya mempersilakan Saudara Abu Umar.